Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama tak live. Orang semua dah. Okey, itu terama sekali. Dr. Ji nak minta maaf. Lama tak live. Semenjak buat apa ni? Seminar itu hari kan. Lepas tu ditakdirkan sakit tekak, suara hilang, asyik bercakap je. Hari-hari suara hilang, tekak apa ni sakit. Jadi terpaksalah berhenti bercakap. Sebulan dah berhenti bercakap. Jadi hari ini nak mula bercakap balik. Okey. Dah lepas hari raya Korban kan. Semua orang dah makan daging, daging korban kan, alhamdulillah. Siapa yang berkorban, harap-harap apa ni, ramai yang berkorban kat sini walaupun kita sekarang ni makin teruk. Dr. Ji tengok semua orang tahu kita punya COVID semalam je dah 15,000. Makin hari makin banyak. Sebenarnya bukan dekat Malaysia sajalah sebenarnya satu dunia macam tu dekat Indonesia lagi teruk. Satu hari sampai 1,000 lebih meninggal. Tempat kita pun tiap hari 100 lebih meninggal. Anggaplah itu sebagai dugaan, kita kena terima. InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapat penyelesaiannya. Okey, dah makan daging korban. Banyak pula dengar apa ni, ada dengar kan, you all ada dengar tak yang menyatakan bahawa makan daging lembu ni berbahaya. Makan daging lembu ni boleh menyebabkan kencing manis. Makan daging lembu boleh menyebabkan sakit jantung, darah tinggi, boleh menyebabkan kanser. Jadi mungkin ada yang tak pernah dengar, tapi itulah yang sebenarnya diwar-warkan dekat luar sana yang menyebabkan ada orang yang takut makan daging. Tapi kalau kita tengok dari segi Islam juga, kita tengok Nabi Muhammad pun sebenarnya jarang makan daging. Nabi Muhammad sebenarnya makan daging hanya sekali-sekala bila ada keramaian, bila apa ni nama, masa korban kan. Dan dia ada satu hadis yang menyatakan Nabi Muhammad ada pernah bersabda, kata berhati-hati dengan makan daging kerana ia menyebabkan ketagihan seperti alkohol. Maknanya kat sini kan, maknanya disuruh kita berhati-hati. Mungkin sebab daging tu sedap kot, jadi kita boleh ketagih. Tapi dari segi sains pula maknanya kalau kita tengok Nabi Muhammad pernah dihidangkan dengan labu, dengan daging, tapi Nabi Muhammad memilih labu. Jadi kenapa agak-agaknya kan, adakah daging ni ada masalah ataupun tidak. Jadi kita cuba kita tengok sikit dari segi sains macam mana. Sebab sebelum ni kalau tengok dalam 2000 lebih 2007, 2008 diorang buat kajian bahawa daging tu apa ni, buat kajian merata-rata lah, daging tu dikata boleh menyebabkan kanser. Diorang buat kajian okey, contohnya tahun 2010 ada kajian dibuat pada 80,000 wanita yang sehat. Dia didapati apa ni, makan daging, orang yang makan daging ada risiko yang tinggi untuk dapat masalah heart disease. Nak tanya dulu lah, you all dengar ke tidak? Sebab tak ada mic, dia dah lama tak live, tak tahu kat mana pergi speaker. Okay, so apa ni, maknanya dia orang dapati orang yang makan daging lebih dapat apa ni, maknanya dapat risiko untuk dapat sakit jantung dia lebih tinggi daripada yang makan ayam, yang makan ikan, yang makan kacang, macam itulah Dan diorang juga buat kajian pada 2007 dari dalam 500,000 orang
Dan yang berumur 51 hingga 71, dan didapati bahawa orang yang makan daging risiko untuk dapat kanser usus dengan kanser paru-paru tinggi. Juga ada meningkat risiko untuk dapat kanser esophagus dengan hati. Ini Dr. Ju baru cakap dulu tau. Ini bukan fakta, ini adalah kajian. Nanti Dr. Ju akan bagi tahu apa sebenarnya berlaku. Jadi sebenarnya daging ni kalau kita tengok sangat-sangat adalah satu makanan yang sangat-sangat nutritious, maknanya sangat-sangat penuh dengan zat makanan. Kalau kita tengok dalam daging tu sendiri, kita ada protein, kita ada lemak, kita ada kita ada vitamin B banyak. Vitamin dia satu deret, kita ada B12, kita ada zinc, kita ada selenium, kita ada iron, kita ada niacin, kita ada vitamin B6. Kemudian maknanya dalam daging tu juga ada macam-macam. Jadi daging yang Dr. Ju maksudkan adalah daging merah. Sebab kita korban daging merah. Kenapa daging tu merah? Yang itu yang kita kena tahu juga. Sebab daging, dalam daging merah tu sebenarnya yang ada dalam tu adalah berbeza dengan daging yang warna putih. Maknanya kat dalam daging merah tu dia ada satu bahan yang dipanggil myoglobin. Myoglobin tu yang menyebabkan daging tu warna merah. So daging warna putih dia tak ada myoglobin. Jadi kadang-kadang kalau kita picit daging warna merah tu, dia ada keluar darah daripada daging tu sendiri. Sebenarnya darah tu adalah myoglobin tu lah. Kalau you tengok sel darah merah, warnanya merah. Sebab dalam tu ada hemoglobin. Dan kalau hemoglobin tu berada dalam otot, haiwan, itu dipanggil myoglobin. That's why daging tu warna merah. Dan dalam daging merah itulah yang mengandungi macam-macam tadi. Maknanya dia ada vitamin, kemudian dia ada juga kreatin, dia ada taurin, dia ada glutathione, dia ada acid, linoleic acid, dia ada juga kolesterol, dia ada macam-macam dalam daging ni. Sebenarnya daging mengandungi macam-macam nutrien yang sangat-sangat tinggi nutrien. Jadi kalau kita makan, kita dapatlah dia punya faedah dengan makan daging tu. Tetapi bila dikatakan daging adalah penyebab kanser, penyebab sakit jantung, penyebab diabetik, penyebab darah tinggi, jadi dan kajian menunjukkan ianya macam tu. Jadi kita kena sebenarnya, adakah benda tu betul? Adakah benda tu betul ataupun benda tu tidak betul? Jadi tahun 2010 baru-baru ni saja dia ada satu artikel daripada dietdoctor.com menyatakan bahawa kajian yang mengatakan bahawa daging ni boleh menyebabkan menyebabkan masalah penyakit tu adalah tidak benar. Sebab rupanya kajian yang dibuat tu dia tidak melihat apakah daging yang dimakan. Sebab kita kena tahu bahawa daging tu ada banyak. Yang pertamanya daging yang fresh lah. Yang fresh yang kita makan macam tu jaga. Tapi yang fresh tu pula ada macam-macam. Dia ada yang makan dedak. Ada daging yang akan lembu yang makan dedak. Ada lembu yang yang makan rumput. Jadi kalau ikutkan nature, ikutkan semula jadi, daging lembu sebenarnya makan rumput, grass fed. Jadi dia meragut kat mana-mana, kat bawah pokok kelapa sawit. Ramai orang yang kena ragut dia punya pokok-pokok dekat rumah. Sebab itu adalah nature, adalah semula jadi. Sebab semula jadi lembu tu dia meragut rumput. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kita tengok lembu-lembu kita sekarang dibagi dedak. Dan kebanyakan dedak tu adalah berasal daripada jagung. Dedak yang paling murah sekali adalah jagung. Dan sekarang banyak lembu yang makan dedak. Feedlot lah, ada juga lembu yang feedlot tapi dia orang makan sayur juga. Maknanya tuan punyanya tak bagi dedak. Tuan punyanya dia bagi
dia carikan rumput, dia carikan pelepah sawit, semua tu kan. Tetapi ada lembu yang dibagi dedak sahaja. Tapi sebenarnya kita kena tengok juga daging kita makan tu, lembunya tu daripada lembu yang macam mana. Kalau dibagi dedak, dan dedak tu daripada bahan-bahan yang tidak ada vitamin, contohnya bahan-bahan daripada jagung. Jagung tu tinggi dengan omega 6, dan ini akan menyebabkan banyak, kalau kita makan kita boleh dapat banyak radang dalam badan kita. Kita juga tengok juga bahawa lembu daging yang kita makan tu ianya adalah daging yang diproses ataupun daging yang fresh. Kalau daging yang diproses sekarang ni macam-macam kan. Kalau you tengok daging yang diproses tu contohnya burger, hot dog, kan dia ada kan macam tu. Kemudian daging-daging tu mungkin dibuatnya juga daging dibakar ataupun dipanggil di smoke tu, smoke yang dipanggang kemudian diarangkan. Kemudian ada juga daging yang macam dimasak, diperap dengan gula, kemudian digoreng ataupun dibakar. Contohnya makan sate. Jadi benda-benda ni mempengaruhi sama ada daging yang kita makan tu sebenarnya adalah daging yang boleh dimakan ataupun daging tu adalah sebenarnya daging yang menyebabkan masalah. Kalau daging tu adalah daging yang bergrass fed ataupun yang makan rumput yang semula jadi daripada lembu yang sehat, yang fresh, itu adalah daging yang sehat yang untuk kita makan. Tetapi kita tidaklah boleh makan daging setiap hari sebab ada penyakit-penyakit yang tidak boleh ambil dari daging. Contohnya pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik. Kajian menunjukkan daging merah akan menyebabkan pesakit buah pinggang kronik akan makin teruk. That's why dalam protokol Dr. Ju, pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik tidak boleh makan daging, especially daging merah. Dan kalau dia stage 5, stage 4, elok berhenti daripada makan apa-apa daging. Sebab bila kita makan daging tu sendiri, red meat, daging merah ni sebenarnya boleh lagi mencederakan dia punya masalah buah pinggang akan makin teruk. Kreatinin akan meroket dan urea akan meroket. Sebab kalau kita tengok daging merah, bila diproses dalam badan kita, hasil daripada proses tu adalah menghasilkan yang dipanggil sebagai urea. So orang yang ada masalah buah pinggang kronik, urea dia tinggi. So kalau makan daging, urea dia akan makin tinggi. Jadi orang yang ada masalah penyakit buah pinggang kronik memang tidak boleh makan daging merah. Dan juga ada juga orang tidak boleh makan daging sebabkan dia mungkin ada masalah uric acid tinggi yang boleh menyebabkan dapat gout. Jadi orang yang ada masalah ni because uric acid juga berasal daripada haiwan, daripada daging, especially bahagian-bahagian dalam daging, hati, limfa, paru-paru. Bila kita makan, dia akan menghasilkan uric acid yang tinggi because dia ada mengandungi purin yang tinggi. Jadi orang-orang macam ni of course lah bila makan daging merah dia akan menjadi masalah. Dia akan menjadi masalah. Dan kajian menunjukkan bahawa bukan daging untuk orang yang normal, bukan daging itu sendiri yang menyebabkan kanser, menyebabkan sakit jantung, yang menyebabkan darah tinggi, yang menyebabkan kencing manis, tetapi adalah disebabkan oleh waktu kajian tu dibuat, dia tidak mengasingkan orang yang makan daging tu adalah makan daging yang fresh, dan dengan orang yang makan daging tu orang makan daging proses. Contohnya orang yang makan daging fresh dan ada orang dalam grup tu juga adalah yang makan daging proses, iaitu contohnya burger, contohnya apa lagi benda-benda hot dog, contohnya daging-daging yang sudah diproses dan sudah dicampurkan macam-macam dalam tu, especially daging kalau dicampur dengan gula, daging kita letak perap dengan gula dan kita bakar.
Contohnya dekat Malaysia ni sate lah. So bila kita bakar, dia akan menghasilkan satu bahan yang dipanggil AGES, Advanced Glycated End Products. Maknanya dia adalah satu bahan yang bila masuk dalam badan kita, bila kita makan, dia menghasilkan toksik dan dia adalah cancerous. Dan dia akan mengakibatkan DNA kita boleh diusik dan boleh menyebabkan kanser. That's why yang penting sekarang bukan daging tu, tetapi adalah macam mana daging tu diproses. Apa yang kita makan, maknanya kalau kita makan tu burger, contohnya burger adalah daging yang diproses dan kat dalam tu mungkin diletak macam-macam pewarna, dia mungkin letak pewarna, mungkin letak perasa, pengawet, ada macam-macam kan dalam tu, dan menyebabkan daging yang elok, yang sedap, yang fresh, yang healthy tadi menjadi tidak sehat. Dan bila dalam daging tu mengandungi banyak ages tadi, contohnya bila dibakar dan menghasilkan ages tadi ataupun N-glycated ataupun advanced glycated end product tadi, iaitu satu bahan yang diakibatkan oleh tindak balas antara daging merah tadi dengan gula, maknanya gula, 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 dia akan menyebabkan ianya adalah toksik. Dan bila kita makan, of course lah dia akan menyebabkan banyak radang dalam badan kita. Radang tadi akan merosakkan kita punya salur darah, especially salur darah yang kecil dalam badan kita, yang berada dekat buah pinggang, yang ada dekat jantung, yang ada dekat otak, yang ada dekat mata kita, yang ada salur darah yang bagi makan urat saraf kita, menyebabkan salur darah tadi bengkak, cedera dan menyebabkan banyak blockage dekat salur darah kita, membawa kepada penyakit-penyakit, contohnya penyakit jantung, sakit jantung, masalah buta, masalah darah tinggi, kolesterol meningkat, adalah disebabkan oleh tadilah, maknanya bukan disebabkan oleh fresh milk. Dia orang buat kajian balik, rupanya masa dia buat kajian dulu, dia tidak diasingkan antara orang yang makan daging yang fresh dengan orang yang makan daging yang sudah proses. Jadi punca segala penyakit tu bukanlah daging yang fresh, tetapi daging yang sudah diproses. Yang sudah diproses. Sebab daging yang diproses mengandungi macam-macam, dan bila dia proses dicampur dengan gula dan menyebabkan reaction daripada dalam daging tu, dan itu yang menyebabkan daging ni tidak tidak selamat pula, ataupun tidak sehat untuk dimakan. Jadi maknanya kesimpulannya sekarang adalah bukannya daging tu sendiri yang memudaratkan, tetapi proses penyediaan daging tu yang memudaratkan. Ingat ya, kalau kita masak daging, kalau ada yang tinggal lagi daging-daging kita yang daripada kita panggil korban, yang korban tadi, kalau kita masak, kita kena tengok macam mana cara kita masak. Jadi kalau kita just masak biasa, masak sup, tak adalah masalah, sebab kita ada benda yang bertindak balas dalam tu. Kalau kita masak kari, kita ada masak letak santan is very good. Dan kalau kita ambil daging tu betul-betul lemaknya tu kita buang, sebenarnya tak ada masalah. Dan ada orang yang masak daging, dia buang lemaknya tu dan tinggalkan daging saja, dan kita masak, maknanya kita mengurangkan saturated fat dalam daging. Sebenarnya saturated fat dalam daging juga tidak tidak memudaratkan sebenarnya. Kalau you all buat kajian pasal saturated fat, Dr. Ju dah cakap sebelum ni, ada orang menyatakan bahawa saturated fat is not good. Saturated fat menyebabkan kolesterol naik, saturated fat menyebabkan sakit jantung, saturated fat menyebabkan stroke. Tapi kajian menunjukkan benda tu sebenarnya tidak benar, dan kajian didapati bila ditengok orang-orang yang banyak makan daging yang mengandungi banyak lemak, terutamanya orang Eskimo, didapati dia orang paling sikit risiko untuk dapat sakit jantung. Jadi puncanya bukannya daging, dan puncanya juga bukan adalah lemak. Puncanya adalah proses, macam mana daging itu diproses, dan punca sakit jantung, punca stroke adalah bukan disebabkan oleh saturated fat, tetapi disebabkan oleh gula dan juga processed food yang kita makan.
Okey, dan ada juga kajian menunjukkan bahawa kenapa orang makan daging. Zaman dulu ada satu negara tu dekat China, dia orang makan banyak daging. Dia orang macam carnivore tu, dia makan daging. Hari-hari makan daging, daging mentah pun dia orang makan. Ini cerita zaman dulu lah dia orang makan daging. Tapi orang dekat kawasan China ni, dia tak ada dapat sakit jantung, dapat sakit darah tinggi, tak ada kanser pun dengan makan banyak daging. Jadi tetapi bila dia buat kajian 2007 tu, dia tengok orang makan daging banyak dapat kanser, maknanya risiko dapat sakit kanser, dapat sakit jantung meningkat. Jadi dia orang buat kajian, rupanya orang zaman dulu yang makan daging tu dekat negeri China tu, didapati dia orang makan daging fresh. Dia orang makan daging, maknanya dia orang makan daging, dia orang masak, ada yang makan mentah, dia orang makan daging, dia orang masak, dan menyebabkan mereka punya kesihatan sangat-sangat bagus dan risiko sakit jantung dia orang sangat rendah. Sebab dia orang makan daging yang fresh, daging yang sehat, masak dengan sehat. Tapi bila dia buat kajian, rupanya kenapa orang sekarang bila makan daging banyak dapat kanser, dapat sakit jantung semua, sebabkan oleh proses penyediaan makanan tu. Jadi ingat ya, kita kalau ikutkan sunnah, kita tak adalah nak makan daging setiap hari. Makan daging setiap hari tu daging merah lah. Dia cakap pasal daging merah adalah western food. Western food, dia orang memang makan daging merah setiap hari. Tapi kita yang eloknya adalah, kalau buat kajian, eloknya makan daging tu mungkin seminggu sekali atau 2 kali sahaja yang terbaik. Contohnya setiap hari Jumaat kita makan daging, bukanlah hari-hari. Sebab apa benda pun macam kita ada dalam daging tu ada macam-macam nutrien dalam tu. Kita ada protein, ada ada lemak, ada vitamin, ada mineral kat dalam tu. Tetapi kita kena tahu juga bahawa apa yang kita makan lain, contoh kita makan ikan, contoh makan ayam, makan seafood, sayur-sayuran, macam sayur plant based juga, dalam tu dah ada banyak yang Dr. G sebutkan. Maknanya dalam plant based juga, dalam kita punya makanan juga sudah mengandungi semua benda-benda tu. Jadi kalau kita ambil daging lagi, nanti maknanya kita punya zat makanan tu akan jadi berlebihan. Jadi yang terbaik, ikutlah macam Rasulullah, dia makan daging hanya bila ada perayaan dan bila bila musim-musim raya korban, dan tidak sering. Dan dia bagi dia juga tidak berapa gemar makan daging, sebab dia punya kalau kita tengok riwayat dia, bila disidangkan daging dengan labu, Nabi Muhammad ambil labu instead of daging. Jadi kita yang seeloknya makan apa benda pun berpada-pada. Jadi punca kanser, punca sakit jantung, punca dapat stroke bukanlah disebabkan oleh makan daging, bukan disebabkan oleh saturated fat, tetapi disebabkan oleh gula, disebabkan oleh processed food. 4P, perasa, pewarna, pengawet, dan juga pemanis. Ni gula lah ni, pemanis, perasa, pewarna, pengawet. Dan satu lagi P adalah processed food. Maknanya bila kita makan satu benda yang berproses, of course lah kita punya risiko untuk dapat kanser, dapat sakit jantung, dapat stroke sangat-sangat tinggi. Jadi tak perlu bimbang untuk makan daging merah, tetapi yang eloknya kita limitkan makan berpada-pada. Sebab Nabi Muhammad kata berhati-hati makan daging, sebab dia akan membawa ketagihan seperti alkohol, seperti minum arak. Jadi itu adalah daripada hadis yang sahih. Jadi menyatakan bahawa berhati-hati makan daging kerana ia boleh menyebabkan ketagihan. Jadi Dr. Ju bukannya ustazah, jadi tidak boleh elaborate. Mungkin ada ustazah yang boleh elaborate more pasal benda ni. Okey, nampaknya itu sahaja untuk hari ini. Dr. Ju nak live sekejap saja. Lepas ni Dr. Ju akan buat chat, live chat dalam Telegram. So semua orang boleh join Telegram Dr. Ju official. Mungkin ada link dia dekat sini. Mungkin tim Dr. Ju akan bagi link, so you all boleh bertanya soalan. So siapa-siapa yang nak bertanya soalan,
Dr. Ju akan sebentar lagi Dr. Ju akan live chat pula di Telegram official Dr. Ju. So everybody boleh tanya, siapa nak tanya boleh tanya. Kalau ada soalan Dr. Ju akan jawab secara live dekat sini. Tak boleh nak jawab secara live dekat sini, boleh tanya secara live dan Dr. Ju akan jawab. Okey, Dr. Ju juga ada kelas Keto Bento yang akan bermula pada bulan Ogos ni, 7 Ogos kalau tak silap. So siapa-siapa yang nak join kelas Dr. Ju, okey, masak dengan makan tanpa rasa bersalah. Jadi Dr. Ju akan ajar menu-menu kita. Jadi lebih daripada 50 jenis resepi Dr. Ju ajar, daripada buat kuih, makanan makan makanan main course, buat air yang kita jenis yang you all makan, gula tak meroket, you all makan badan makin kurus. Best kan? Okey, join Dr. Ju punya Keto Bento. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di live chat Telegram. Bye.